إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif sallallahu alaihi wasallam. Syahdan luput sembahyang gerhana bulan tidur. Luput sembahyang gerhana bulan dan matahari. Ia adalah sebab lepas kedua gerhana dengan yakin. Lepas maknanya habis. Bila habis jadi gerhana, maka habislah waktu sembahyang, sama ada gerhana bulan ataupun matahari. Bermakna sembahyang waktunya tidak tetap. Kalau panjang gerhana, panjanglah waktu. Kalau singkat, maka singkatlah waktu. Ini dengan sebab yang muqarin. Sebab yang muqarin. Dari sembahyang yang kena waktu sunat, ada yang berwaktu dan ada yang bersebab. Kalau tidak ada waktu dan tidak ada sebab, dipanggil sunat mutlak. Sunat mutlak dan sunat yang tidak dikaitkan dengan waktu dan sebab. Maka di sini dipanggil sunat yang bukan mutlak, mana sunat yang mempunyai sebab. Ialah sebab dia gerhana. Maka sebab, ada sebab yang mutaqaddimah, ada sebab yang mutaakhir. Ada sebab yang mutaakhir, ada sebab yang mutaqaddim, ada sebab yang muqarin. Kalau sebab yang muqarin ataupun sebab yang mutaqaddim, maka diboleh apa waktu menyebut, walaupun lepas subuh, walaupun lepas asar. Sedangkan dalam hadis Nabi kata la salat ba'da subuh, tidak ada sembahyang selepas subuh. La salat ba'da asar, tidak ada sembahyang selepas asar. Maka ini terkeluar. Yang dimaksud ini adalah sunat mutlak dan sunat yang sebab dia mutaakhir. Contoh dia sembahyang musafir. Maka sebab ialah safar, ya, mana sebab itu kemudian maka sembahyang dulu, kemudian barulah kita musafir. Sebabnya tak boleh dibuat lepas subuh dan asar. Ada pun sebab yang terdahulu, umpama qada, atau boleh. Ya, sebab lain ubah hak wahiyullah, hutang tuan, hutang lagi, hutang dibayar. Dan qada sama ada wajib, sunat lebih-lebih yang wajib. Sebab pernah berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang asar, sembahyang sunat rawatib, di mana Rasulullah melayat tetamu habis waktu, kemudian sembahyang asar. Wajib qada, kalau tinggal sunat qada. Maka dalil hadis ini menunjukkan bahawasanya sunat yang mutaakhir, sebab dia mutaqaddim. Qada ini mutaqaddim sebab ditinggal dulu, dah tinggal, dia boleh qada, maka boleh dilakukan lepas asar. Jadi kita tak boleh lepas asar dan tak boleh terus itu sunat mutlak dan sunat yang mutaakhir sebab. Ada pun gerhana dipanggil sunat yang muqarin, yang menyertai, ya, serta gerhana serta kita sembahyang. Maka di mana saja waktu tidak, ya, lepas subuh, kalau gerhana matahari, ya, kalau bulan tak ada masalah malam. Yang mana matahari kalau lepas asar boleh sembahyang. Sebab itu panggil sebab yang muqarin, sebab yang menyertai. Dan demikian lagi luput sembahyang gerhana matahari. Sebab mana? Masuk ia serta gerhana. Maknanya selagi gerhana itu ada, maka boleh disembahyang. Kecuali apabila masuk matahari. Kerana gerhana itu hilang, maka matahari itu hilang. Dia sedang gerhana lepas asar, sampai maghrib ada gerhana lagi. Tiba-tiba masuk maghrib, hilang matahari. Hilang matahari bila
Sama ada habis gerhana matahari itu sendiri, ya kata gerhana pukul 5, pukul 6 dia habis. Ada pun kalau sekiranya dia terus sampai maghrib dia hilang, mana luput sembahyang gerhana matahari sebab masuk dia matahari itu masuk, ya mana dia buruk semakin maghrib. Maghrib apa makna dia? Mahadul buruk, isim makan daripada waraba ya buruban. Buruk mana mahal, tempat maghrib mahal, tempat masuk matahari, ya. Kalau masyrik syuruk, syarat bayar syuruku syuruk itu sembahyang isyraq, maka tempat dalam mahal masyrik maknanya tempat terbit matahari, maghrib tempat terbenam matahari. Kalau kedudukan kita di sini di Malaysia maknanya dan negeri sama dengan dia, kedudukan matahari masuk ialah barat dan kedudukan matahari terbit adalah timur. Batu hadis, ada hadis yang mengatakan hendaklah kamu menghadap kepada timur ketika sembahyang. Hadis ini tak boleh dipakai di sini, ya. Dia kata hadis tak boleh pakai, bukan hadis tak boleh pakai, kedudukan hadis. Sebab ketiga Nabi berucap kedudukan kiblat di timur, di tempat. Jadi kita kalau pakai sini, jawab sekali ini. Di mana dia pun ada matahari naik. Sebab tu hati-hati tengok juga suasana bila tempat di mana apa keadaan yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Sebab dia mempengaruhi hukum itu. Kalau Rasulullah diucap ketiga itu kedudukan Kaabah ada di timur, maka hadis ini kita tak dibawa kemari. Bawa kemari kembali ke menghadap. Dan demikian lagi luput sembahyang gerhana matahari dengan sebab masuk ia serta gerhana. Walaupun di gerhana lagi bila di tengah habis. Dan demikian lagi luput sembahyang gerhana bulan dengan sebab terbit matahari. Dia terbit saja matahari bermakna bulan dah habis. Ya, ketiga itu walaupun dia sedang gerhana lagi, maka tamatlah waktu gerhana sembahyang gerhana bulan dengan sebab terbit matahari. Tiada dengan sebab terbit fajar. Ya, tiada dengan sebab terbit fajar, mana fajar sadiq. Ya, fajar terbit matahari itu apa nama bulan ada gerhana lagi, itu tak apa. Fajar sadiq. Apa dia kasih, kira tak ada masalah. Jadi bila kadang fajar masuk je, bulan tu lagi, ya. Terbit matahari dia habis lah. Dan tiada dengan semurak, ya, semurak bulan. Apa makna semurak? Itu cahaya redup. Mana semurak, mana cahaya redup bulan serta gerhana. Mana tiada dengan sebab semurak bulan mendung serta ada gerhana. Dan jika semurak ia kemudian daripada fajar sekalipun, ya, dia habis bila terbit matahari dia habis. Bermula jika berhimpun sembahyang Jumaat atau fardu yang lain, maka wajib mendahulukan sembahyang Jumaat kalau gerhana matahari. Tepat waktu zuhur dia pun berlaku gerhana matahari. Macam mana kita nak buat? Tengok. Ataupun fardu yang lain, zuhur, asar ke. Syarat jadi jika takut akan luput waktunya. Maknanya di hujung waktu zuhur, di hujung waktu asar. Contohnya gerhana matahari berlaku, sedangkan dia belum sembahyang lagi. Yang ketiga itu maknanya kita kena dahulukan yang wajib. Maka pada Jumaat hendaklah dibaca khutbah Jumaat, kemudian maka sembahyang Jumaat, kemudian maka sembahyang gerhana matahari, kemudian maka dibaca khutbah. Jadi dua kali khutbah. Satu khutbah dahulu dia bersembahyang pada Jumaat, dan satu lagi kemudian bersembahyang gerhana. Dan jika tiada takut akan luput sembahyang fardu sebab dia lagi luas waktunya, maka hendaklah didahulukan sembahyang gerhana, ya, dan hendaklah disingkatkan. Jadi kalau sekiranya masuk zuhur berlaku gerhana ataupun Jumaat berlaku gerhana, sedangkan awal waktu, jadi kita sembahyang boleh kita sembahyang gerhana dulu, tapi ringkaskan, ya.
Dan hendaklah disingkatkan sembahyang gerhana itu dengan membaca surah yang pendek. Kemudian kami Fatihah seperti surah Al-Ikhlas. Dulu apa surah Baqarah, surah Ali Imran, panjang dan kejam. Minta afdal ni. Di sini ambil surah pendek. Sebab apa? Nak meraihkan sembahyang fardu. Sebab kalau kita takutkan kita sembahyang fardu, habis membantu gerhana hilang. Jadi tak dapat sembahyang gerhana. Padahal kalau dibuat gerhana dulu ringkas, dapat gerhana dan fardu tidak tertidas. Kecuali kalau sekiranya fardu dah ujung, dia sadar bangun tidur tadi, zuhur dah nak habis, gerhana masih ada. Dan sekiranya kalau sembahyang gerhana, jawab di zuhur ke habis. Yang ketika itu haram dibuat, sebab yang wajib kena didahulukan. Seperti surah Ikhlas, surah pendek. Dan setelah sudah daripada sembahyang gerhana, hendaklah dibaca khutbah akan Jumaat. Teruslah kalau Jumaat betul-betul tepat waktu masuk je zuhur, gerhana pun berlaku. Atau dia sembahyang gerhana ringkas. Dia sembahyang Jumaat, kemudian terus dia naik baca khutbah Jumaat. Tak payah baca khutbah gerhana, kita tunggu. Terus dia baca khutbah Jumaat serta disebutkan dalam khutbah Jumaat perkataan yang ta'alluq, yang bergantung dengan gerhana. Supaya tidak berkenaan lagi kepada membaca khutbah akan gerhana. Dia cantum itu sekali lah. Baca khutbah Jumaat masuk. Kemudian daripada sembahyang Jumaat tak payah lagi. Dan wajib diniatkan khutbah akan Jumaat juga. Kita ada jamaah ni. Ya saja baca khutbah Jumaat dan gerhana matahari tak payah. Ya dibaca saja niat membaca khutbah Jumaat ini saja. Ya, kerana jika diniatkan khutbah itu akan sembahyang gerhana dan Jumaat, maknanya apa? Dicantum jawab dia batal khutbah. Khutbah dia tak jadi khutbah lain. Habis. Dan jika diniatkan khutbah sembahyang ni ibadat ada dipanggil maksudun bizati satu. Satu lagi ghairun maksudun bizati. Kalau sembahyang kita panggil tahiyatul masjid, itu dia punya taraf dia apa? Ghairun maksudun bizati. Tidak dikasat dengan diri dia. Maka sembahyang yang macam ni dia boleh jantung. Contohnya seorang tu datang sembahyang Jumaat lewat imam tengah baca khutbah, maka dia buat sembahyang pendek dan jantung boleh. Usalli sunatul Jumaat qabla Jumaat ma'a tahiyatul masjid. Atau usalli sunatul tahiyatul masjid maaf serta dengan apa? Maknanya qabla Jumaat boleh. Jadi sembahyang sunat tahiyatul masjid atau sembahyang Jumaat serta tahiyatul masjid boleh. Sebab apa? Sebab sembahyang tahiyatul masjid tidak difasad dengan diri sembahyang. Nabi suruh apa? Fal yusalli raka'atain. Siapa masuk masjid Nabi kata fal yusalli raka'atain, tak ada sembahyang 2 rakaat. Sembahyang apa? Umum. Cuma ulama fiqh letakkan sembahyang tahiyatul masjid, tahiyatul masjid ai tahiyatul rabbil masjid. Dalam kitab Syarah Baitul Ikhtisar, maksud tahiyatul masjid ya tahiyatul rabbil masjid, memberi penghormatan bagi tuan masjid. Siapa tuan masjid? Pengurusi masjid. Bukan Allah Ta'ala. Nabi itu syirik mereka disembah masjid syirik. Masjid makhluk bukan Tuhan. Pengurusi bukan makhluk. Ini makhluk bukan Tuhan. Yang disembah Tuhan masjid siapa? Allah Ta'ala maksudnya. Jadi maknanya sembahyang kena menghormati tuan masjid. Jadi kita sembahyang itu boleh jantung dulu. Berlainan kalau maksudun bizati, sembahyang yang dikasatkan dengan diri dia. Ya, contohnya sembahyang duha. Dia sembahyang duha usalli sunnatan usalli fardhu subhi ya qada'an ma'a sunnatud duha. Jadi saja sembahyang qada' subuh, dia tak naik subuh. Ya, dia sadar subuh 9. Dia pembangun saja dia pun qada' subuh serta dengan sembahyang duha tak boleh. Sebab sembahyang duha itu maksudun bizati. Ya, di dalam fiqh ada benda yang dikasatkan diri dia tak boleh cantum. Kalau tak dikasatkan diri dia, macam tahiyatul masjid, mana tak dikasatkan khusus diri tahiyatul masjid. Apa-apa sembahyang tu, dia masuk je fal yusalli raka'atain. Dia sembahyang qada' ke sunat ke apa sembahyang. Itu maksudnya. Itu beza antara dua, maksudun bizati dengan ghairu maksudun bizati. Begitu juga puasa 6. Ya. Man shoma Ramadan summa atba'ah sittan min Syawal. Ya, para siapa yang puasa sebulan Ramadan kemudian diikutkan dengan 6 hari. Jadi puasa 6 tu hukum dia maksudun ghairu maksudun bizat. Dia tidak dikasat dengan zat. Masa asal ada sembahyang asal ada 6 hari dalam Syawal tu dipuasalah. Sama dia nak qada, maka boleh cantum. Kalau tanya boleh. Ya, seorang perempuan bila dia musuh dia nak qada kan.
saja qada fardu Ramadan puasa, fardu Ramadan serta bersenam boleh. Jadi kita boleh iktiraf, mana boleh tak sekali. Sebab dia tidak masuk, tidak dikasatkan dengan zat dia maksudnya. Dan jika diniatkan khutbah akan sembahyang gerhana jua. Jadi niat khutbah tadi untuk sembahyang gerhana jua, atau tidak diniatkan akan suatu, mana dia itlak tak ada niat apa-apa jua pun. Ya, jawab sah khutbah itu akan gerhana dan tidak sah ia akan Jumaat. Ya, jadi khutbah ni mana kena buat khutbah ni. Maka wajib memulai khutbah Jumaat lah. Kemudian maka baru sembahyang Jumaat. Jadi kedua kali khutbah. Kalau diniatkan khutbah tu khas untuk gerhana. Yang tadi yang dia mula-mula tu terus saja. Lepas sembahyang gerhana terus dia baca khutbah untuk Jumaat, nanti dia masuk. Tapi jangan niat gantung, baca je. Dia baca khutbah niat khutbah Jumaat. Dan jika berhimpun sembahyang hari raya lah. Jika berhimpun sembahyang hari raya dengan gerhana, pagi-pagi dah gerhana kan? Ya, maka hendaklah didahulukan sembahyang hari raya. Sebab apa? Kerana ia terafdal dari sembahyang gerhana. Segi kedudukan sembahyang hari raya adalah afdal daripada sembahyang gerhana. Dan harus menyatukan khutbah keduanya. Sini boleh satu. Ya, sebab dia sunat namun sunat. Ya, dia sembahyang mana disatukan dua. Seperti mana diniatkannya dua khutbah itu akan hari raya dan akan gerhana. Bermakna lepas sembahyang hari raya dia pun baca khutbah, dia niat dua. Niat untuk sembahyang hari raya dan untuk gerhana. Jawab dia apa? Jawab harus boleh. Dan jika berhimpun gerhana bulan dengan witir, gerhana bulan kita nak sembahyang dengan witir, maka hendaklah didahulukan gerhana. Ya, dulukan sembahyang gerhana. Dan jika takut luput waktu witir sekalipun, ya, dia dekat dengan subuh, sembahyang gerhana ni kan luput witir ni, sembahyang gerhana ni. Kerana sembahyang gerhana afdal daripada witir. Dan lagi sembahyang witir dapat mengqada akan dia. Sembahyang gerhana tak ada qada. Ya, sebab dia lewat. Ada bersini, dia boleh qada. Witir dia boleh qada. Dan jika berhimpun sembahyang hari raya dengan jenazah, Ibu gaya meninggal. Mana gaya meninggal? Sebagi nak tanam. Jadi pagi-pagi berhimpun sembahyang raya dengan jenazah atau gerhana. Sembahyang raya dengan gerhana, dengan jenazah. Mana sembahyang raya dengan jenazah atau gerhana dengan jenazah, maka nak dahulukan jenazah. Nak ada sembahyang jenazah. Kerana takut daripada berubah mayat. Sebab tajiskan mayat itu disuruh kita buat takdir dahulukan. Maka apabila selesai mereka itu daripada menyembahyangkan jenazah, hendaklah mereka itu bagi dua. Setengah mereka pergi menguburkan, mentajis, menguruskan mayat, penanaman dia, pembumian dan seterusnya. Dan setengah mereka tinggalkan mengerjakan sembahyang hari raya ataupun gerhana. Di mana dahulukan sembahyang gerhana. Dulu kalau bertembung hari raya dengan gerhana ataupun jenazah dengan gerhana, maka didahulukan jenazah. Dan jika berhimpun sembahyang jenazah dengan sembahyang fardu, tapi yang lagi luas waktunya, ya, awal zuhur masuk kan, dengan sembahyang mana. Dan kalau ada di Jumaat sekalipun mayat dah sampai, hendaklah dahulukan sembahyang jenazah. Ya, sini jangan membuat. Jadi kalau biasa membuat Jumaat dulu kan, lepas Jumaat baru sembahyang. Kalau ikut tertib sini dia kata sembahyang jenazah dulu. Dan jika ada hadir walinya, ya, setiap ada wali itu sembahyang. Dan jika tiada hadir walinya, hendaklah setengah daripada jemaah itu menanti walinya kerana mengerjakan jenazah. Dan setengah wali itu mengerjakan sembahyang fardu Jumaat atau lainnya. Dan harus mentakhirkan sembahyang jenazah daripada fardu yang luas waktu. Ya, kalau luas waktu boleh, harus kita nak takhir boleh juga jenazah. Tapi biasa orang takhir kan, sembahyang waktu dulu, kemudian baru sembahyang jenazah. Dan jika tiada takut akan berubah mayat, kalau mayat itu biasalah, tak ada cedera ke apa, ya. Atau supaya banyak orang, mayat misalnya dia tenggelam 2 hari butuh baru dapat, nampak dah uzur sangat, ada kena sembahyang cepat. Dia kan tak dapat dia meletup dalam masjid dan kacau dia. Ada kena sembahyang cepat. Ya, kalau tak ada apa, ayo kita tunggu orang ramai pun dah apa.
atau supaya banyak orang yang menyembahyangkan dia, ya. Dan jika takut akan beberapa mayat, haramlah mentakhir. Kalau kita yakin mayat itu sikit lagi malah tubuh dia, yang jawab dia haram kita takhir, cepat uruskan dulu. Dan wajib mendahulukan sembahyang jenazah atas sembahyang fardu. Dan jika takut akan luput sembahyang fardu sekalipun, kalau sekiranya apa? Takut tadi apa? Mayat itu berubah. Dan syahadan satu lagi, sunat bagi tiap-tiap seorang terkala gempa atau petir atau sangat ribut, yang ribut kuat sangat, ombak buku menyeran, petir berentang dentung, gempa bumi bergegau, kita minum air kat rumah, gelap kita berjoget. Ya. Maknanya gempa bumi. Apa nak buat apa tu? Ismayang 2 rakaat. Jangan dia meninjam, ismayang 2 rakaat. Ya. Dalam rumahnya masing-masing, seorang dirinya, dan tiada sunat berjemaah. Dan sunat terkala itu minta doa dengan khusyuk, hadirkan hati betul kepada Ta'ala, dan merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan sunat keluar ke padang tatkala gempa dengan minta doa serta merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu terbaiklah. Habis itu maknanya berhubung dengan saya sedikit dalam masalah sembahyang jenazah dan juga masalah gempa. Dan semakal beristisqa ay talabus suqya, sinta li talab, mana menuntut akan tuangan air, ke mana istisqa, mana sembahyang menuntut akan hujan. Ini sebab ya sembahyang besar, sebab apa? Sebab kemarau, sebab banjir. Sebab banjir sembahyang kan itu ulang. Ya sebab tak ada air. Sebab istisqa, wallahu a'lam.